سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه وأزواجه وذريته وأهل بيته وإتراته، ثم إلى أرواح أبينا سيدنا آدم وأمنا سيدتنا حواء، وإلى كافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والكروبيين، وإلى سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقي الصحابة والقرابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى أرواح أولياء الله الصالحين في مشارق ومغاربها، ثم إلى أرواح علماء العاملين خصوصا إلى أرواح مؤلف هذا الكتاب ومعلمنا والدنا ولأمهاتنا ولأجدادنا جداتنا وأعمامنا وأخوالنا وإخواننا وجيراننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. شيء ولله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم إني أسألك بنور وجه الله العظيم الذي من أركان عرش الله العظيم وقامت به عوالم الله العظيم أن تصلي على مولانا محمد ذي القدر الله العظيم وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم، صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم. وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، واجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما، واجعله يا ربي روحا لذاتي من جميع في الدنيا قبل الآخرة يا عزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Sadaqallahul azim. Saya muliakan Tuan Pengurusi Surau Desa Mewah, Desa Semenyih, dan Tuan Imamnya, Tuan Bilal Jawatankuasa Surau, dan sidang jemaah, bapak ibu-ibu, tuan-tuan, adik-adik sekalian, anak-anak sekalian. Jadi kita alhamdulillah bersyukur kepada Allah SWT dapat kita berhimpun kembali pada kuliah maghrib. Dan pada hari ini saya nak menghidupkan balik cerita hadis Isra' dan Mi'raj, kerana memandangkan kita berada di bulan Rejab, yang mana bulan Rejab ni banyak kelebihan yang Allah SWT jadikan. Salah satu daripada Rejab itu, ulama mengatakan dalam kitab, Imam Ghazali mengatakan dalam kitab Mukashafatul Qulub, Rejab itulah mustaqim minal tarjib ay wa ta'zim. Apa makna Rejab tu diambil dari perkataan tarjib. Tarjib ni mana bahasa erti kata yang lain, kerana Arab ni dia kaya bahasa. Satu bahasa dia boleh dia banyak bahasa tapi makna dia satu. Huwa ta'zim.
Ta'zimnya apa? Allah Ta'ala membesarkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di malam Isra' dan Mi'raj pada malam 27. Dan pada malam 1 awal Rajab itu pun Allah Ta'ala membukakan kepada kita berbagai-bagai rahmatnya. Lepas tu setengah ulama mengatakan yaqalu al-asab, bulan yang dicurahkan rahmatnya kepada orang yang bertaubat kepada Allah, dan Allah kurniakan cahaya-cahaya penerimaan kepada orang yang beramal kepada dalam bulan Rajab ni. Sebab tu ada hadis yang menyebutkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man sama sabi'i minal wal ishrina, sesiapa yang berpuasa pada 27 bulan Rajab min Rajab, kutiba lahu siyam sittina syahra, maka dia diberi pahala 60 bulan. Bukan 60 hari. Kalau 30 hari kita puasa, 2 bulan dah kita puasa 60 kan. Ini 60 bulan. Jadi masa agaknya kita hidup nak puasa 60 bulan ni pun kan. Ini kemurahan Allah. Jadi ada orang mengatakan tak sah kita sebarkan hadiah-hadiah palsu. Dia kena macam ni tuan-tuan, dalam ilmu hadis. Kalau tidak, macam ilmu hadis ni macam ilmu fiqh juga. Dia banyak khilaf kan, banyak apa? Luar Islam ni luas. Asal saja maksud dia bukan kata Nabi apa? Kalau kita kata kita puasa, Tuhan bagi kita yang lain-lain. Itu baru kita kata puasa dia reka-reka kan. Ini kalau Tuhan nak bagikan kepada kita puasa macam 60 bulan, itu tak ada masalah kerana Allah Ta'ala Maha Kaya. Sebab ini yang akan bertanggungjawab ni lah Imam Ghazali. Kerana Imam Ghazali dia sebut dalam kitab. Saya pun bukan pandai-pandai kan baca kitab. Dia sebab saya dengar ada suara-suara lah. Dia kata jangan sebarkan hadiah-hadiah palsu bulan-bulan Rajab. Itu tak betul kan. Kerana kalau hadis yang, kalau kita kata hadis dhaif sekalipun, boleh kita beramal. Syarat dia nak hadis tu jangan, bukan masalah hukum hakam lah. Ini masalah tagrib, menggemarkan, wa tarhib, menakutkan. Kenapa hadis itu dhaif? Dan dhaif ini kadang-kadang ulama yang lain dia tengok pada riwayat lain, dia kata ini hadis yang hasan. Contohnya kan. Jadi kita jangan, kalau ulama dulu dalam kitab-kitab ni, jangan kita khuatiri tuan-tuan. Dia nak bagi kita waswa akhir zaman ni supaya kita lemah daripada beramal. Lebih-lebih amal bulan puasa. Orang dulu tuan guru saya Allah yarham, kita pun tak cuba tak dapat. Dia puasa 3 bulan ni kan, Rejab, Syakban, Ramadan. Ini sebab tu orang tua dulu kuat iman dia. Tidak terlalai kan. Islam ni ialah, kita tahu Islam ni dia boleh beri perubahan, tapi tetap dasar dia, kita ada dasar kita kan. Kita Islam ni kita akan berubah dasarnya. Ada pun cara kita nak keluarkan dasar tu boleh berubah. Cara kan, contoh kita dakwah, berbagai-bagai cara. Dulu tak ada, kita kata telefon kan. Jadi sekarang boleh kita dakwah dengan telefon dan sebagainya. Jadi cara tu kita boleh tukar, tapi dasar dia kita tak tukar. Kerana dasarnya yang apa yang dikatakan puasa ni, puasa ialah satu amalan yang Nabi sebut dalam hadis sahih, ahabbu amal ilallah al-jum' ala tash kan. Amalan yang dikasihi oleh Allah ialah orang yang dalam keadaan lapar dan dahaga. Lagi lama dia lapar, lagi lama dia dahaga, itu keadaan Tuhan kasih. Walaupun manusia kalau duduk sebelah dia, mulut dia bau busuk kan, kalau orang tak makan tak minum ni, tetapi di sisi Allah, kalau mulut orang puasa itu lebih wangi daripada kasturi. Itu istilah dia. Jadi tuan-tuan, jadi kita dah faham bahawasanya bulan Rajab ni bulan yang diagungkan akan Nabi kita SAW. Kerana Nabi kita bersusah dalam agama. Nabi kita ni diancam bunuh, diboikot, hinggakan apa-apa acara kan, dipulaukan. Cuba bayangkan, kita di pulau, kita duduk seorang-seorang kan. Orang minta tolong ni tak boleh, minta tolong ini tak boleh, kita duduk seorang-seorang. Bagaimana tuan-tuan kat hidup dunia ni? Jadi macam itulah keadaan Nabi SAW dengan para sahabat dulu. Jadi oleh sebab itu tu Allah Ta'ala hiburkan hati Nabi dengan cara apa? Allah Ta'ala mengangkat Nabi di malam Isra' dan Mi'raj ini ke langit yang ke-7 hingga kepada arash Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nak memperlihatkan, nak menggembirakan Nabi SAW. Nanti kelak Nabi akan duduk dalam syurga besok. Dan juga kisah Isra' Mi'raj ini adalah kursus kehambaan kepada kita. Sebagaimana tuan guru saya itu dulu Allah yarham, Tuan Ghaji Ahmad Juasih Kuala Pilah dulu, dia ada karang kitab Isra' Mi'raj ni dalam bentuk soal jawab. Sebab apa ini semua untuk kita, untuk kursus kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi saya cerita seberengkas tentang Isra' Mi'raj ni. Kalau tak habis saya sambung nanti kuliah subuh, insya-Allah. Mungkin ini saya dapat cerita tentang Isra' dulu
tentang Isra' dulu. Jadi dalil yang pertama yang Nabi di Isra' dan Mi'raj itu ialah dalil yang saya bacakan tadi dalam suatu Isra' mula-mula sikit ayat tu. Sebab tu siapa yang mengingkarkan peristiwa Isra' dan Mi'raj ni, maka tidak ada khilaf bagi dia, wal-iyazubillah, dia menjadi kafir kepada Allah. Ada pun perjalanan Nabi itu antara ruh dengan jasad, itu ada khilaf lah. Kalau riwayat daripada Siti Aisyah, dia melihat Nabi di situ. Maknanya ada ulama mengatakan Nabi pergi dengan ruh, tetapi pendapat yang kuat mengatakan Nabi pergi ruh dengan jasadnya, ruh dengan jasad. Jadi mari kita kaji tuan-tuan. Sebab ayat Quran ini kita kena halusi, satu harfiah tu kita kena halusi. Jadi Allah SWT berfirman, Subhanallazi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, ilal masjidil aqsa. Jadi Maha Suci Allah Subhanahu wa taala yang memperjalankan. Asra ni maknanya perjalanan yang pantas dengan satu kenderaan khas daripada syurga yang Allah SWT turunkan khas untuk Nabi. Macam kita lah kan, kita duta pergi negara luar, kita pergi China ke atau pergi Jepun ke kan, jadi tentu kerajaan sediakan kereta khas. Kalau orang tu duta lah, duta kerajaan kan. Kalau macam kita naik Grab tuan-tuan, ni duta khas. Jadi Allah SWT menyediakan satu kenderaan yang akan besok kita semua akan dapat seorang satu kenderaan tu. Bukan seorang satu, bahkan lebih. Burak, binatang yang seperti kuda. Dia besar, dia kecil sikit pada kuda, dia besar sikit pada himar. Himar tu kaldai. Jadi Allah SWT berfirman dengan lafaz Subhanallazi, menunjukkan peristiwa ini satu perkara yang takjub. Kerana ulama mengatakan perjalanan Nabi ni hanya mengambil masa 3 jam. Bayangkan 3 jam. Jadi kata, sebab tu Abu Jahal dia tak percaya. Dia kata apa? Ya Muhammad, kami ni kan, kami dah cuba dah naik kuda yang pantas, sebulan pergi sebulan balik. Tu Abu Jahal kata kan, mana mungkin tak logik. Sebab itulah orang tuan-tuan jangan melebihi akal daripada syarak. Kadang-kadang ada orang yang lebihkan akal, jadi dia tak percayalah. Macam mana nak pergi kan? Nabi kata pergi malam tadi, dah sebelum subuh dah sampai. Abu Jahal nampak Nabi termenung. Apa yang kau, dia pilih lah Nabi kan di sini. Apa yang kau menungkan Muhammad? Apa cerita yang bagus ni nak bagi tahu pagi ni? Kan Nabi kan sentiasa wahyu Nabi sampaikan. Walaupun orang kata Nabi majnun, gila sekalipun, Nabi tak kisah kan. Kenapa? Nabi tahu puji dan mulia itu hak Allah SWT. Kalau orang puji pun kembali kepada Allah. Kalau orang tu mencela pun memang layak dia ni dicela. Kerana apa? Sifat manusia itu menghina. Jadi Allah SWT mendatangkan kalimat tanzih. Ini menunjuk isyarat bahawa perkara ini takjub. Sebab tu kita kalau lihat sesuatu, kita tengok bukit bukau, tengok laut, kita sunat membaca Subhanallah. Dan di dalam bulan Rejab ni pun daripada karangan Tuan Guru Mufti Allahyarham Syekh Ahmad bin Syekh Said Al-Linggi, disunatkan kita membaca tasbih daripada 1 hingga 10 Rejab. Kita baca Subhanallahil Hayyul Qayyum, Subhanallahil Hayyul Qayyum, Maha Suci Allah yang Maha Hidup yang berdiri sendiri. 100 kali tuan-tuan. Sebab apa? Nanti akan tumbuh pokok-pokok dalam syurga besok. Kita dah cop, kita dah tempah tempat duduk kita dalam syurga. Subhanallahil Hayyul Qayyum. Boleh ingat Subhanallahil Hayyul Qayyum. Itu kita selalu baca kan. Kita selalu baca Al-Hayyul Qayyum. Kita tambah Subhanallahil Hayyul Qayyum. Kemudian daripada 10 hingga 20 Rejab, kita baca Subhanallahi Ahadis Samad, Subhanallahi Ahadis Samad. Buat wirid tuan-tuan. Subhanallahi Ahadis Samad, yang esa, yang tempat tumpu segala hajat. Daripada 20 hingga 30 Rejab, sempurnalah kita sunat membaca Subhanallahir Rauf, Subhanallahir Rauf. Kerana diturunkan ayat ni dengan lafaz Subhanallazi. Jadi asra, perjalanan yang pantas dengan binatang yang dibawa khas daripada syurga, bi abdihi. Jadi dalam ayat ni Allah SWT mendatangkan dengan lafaz bi abdihi, bukan bi Muhammadin ataupun bi nabihi ataupun bi rasulihi. Kenapa tuan-tuan? Ini syarat bahawasanya di sini ada satu, saya teringat, saya baca kitab, yang guru saya baca kitab tu di Semenyih ni kan, di kampung Nasyabandi tu kan. Sekarang dah jadi apa, ada lagi kampung tu kan. Jadi dulu pengasas perkampungan tu ialah seorang tuan guru besar, Syekh
Yahya Laksmana. Bukan Ahmad Laksmana, Yahya Laksmana. Tapi orang ni bila sebut tarikat, orang ni jadi macam takut kan. Dia orang yang alim, dia ajak, dan dia buka perkampungan tu. Dia ada karang tentang Isra Mi'raj ni. Dan dia ambil semua daripada kitab-kitab Arab kan. Tapi dia mahir dalam bahasa Arab, dia boleh terjemah pada kita. Maka dalam kitab dia sebut, dia kitab tu nama Risalah Mi'raj. Saya mengaji ke tuan guru saya, tiap-tiap tahun tuan guru saya akan ulang dengan kitab Syekh Daud Fatani lah. Jadi sebab tu kita dapat tahu cara detail. Kenapa Allah Ta'ala ibaratkan bi'abdihi dengan lafaz hamba? Kerana Nabi SAW sudah sempurna sifat ubudiyah. Maksudnya Nabi sudah sempurna mengenalkan dirinya yang hambanya yang hina. Itu sempurna ubudiyah. Hina, berasa fakir, berasa dhaif, berasa berhajat sangat-sangat kepada Allah. Jadi seseorang itu apabila setelah sempurna suci hati dia, maka dia berpakai dengan sifat-sifat yang terpuji, seperti sifat-sifat kehambaan tadi tu. Dia kenal diri dia tadi, maka patutlah dia layak ditajalikan oleh Allah SWT. Layaklah dia mengenal kepada Allah SWT. Jadi kita belajar ilmu tasawuf tu kan, banyak kita belajar ilmu tasawuf. Salah satu daripada ilmu Fadwan ialah nak bersihkan hati kita. Kerana dengan bersih hati tadi, kosong hati itu, hati itu akan dimasuki cahaya oleh Allah SWT. Sebab tu Nabi mula-mula diproses. Apa yang Nabi diproses? Nabi dibersihkan perut Nabi. Nanti akan diceritakan insya-Allah. Kemudian lailan di waktu malam. Kerana waktu malam ni waktu seseorang itu kalau orang berkasih-kasih, tak sedap waktu siang kan. Ini cerita orang berkasih lah. Tu Laila kan. Ada cerita dulu kisah purbakala Laila dengan Majnun. Majnun ni sampai gila dengan Laila. Jadi dia Laila ni dia tulis kat dinding Laila. Laila dia ambil nama malam. Jadi dalam masalah Laila. Tetapi tidak dia kalimah tu tidak ada alif lam Kalau minal laili kita dapat pastikan malam tu berapa jam. Berapa 12 jam kan. Malam 12 jam. Siang 12 jam, jadi 24 jam. Tapi tidak didatangkan dengan isim makrifah dipanggil tidak, tetapi dengan isim nakirah. Jadi ini menunjukkan dalam bahasa Arab memberi isyarat bahawasanya malam itu tak menjadi ketentuan, tak tahu berapa malam. Tapi ulama mengatakan ada khilaf lah, kata setengah 3 jam, ada kata 4 jam. Jadi ini kuasa bagi Allah. Sebab itulah Allah Ta'ala datang dengan lafaz tanzih subhanallazi, benda-benda perkara yang ajaib. Daripada mana berlaku tu? Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Daripada berlaku tu daripada satu tempat yang berkat dan tempat itu yang mula-mula dibinakan sebagai rumah ibadat, rumah munajat kepada Allah, dan di situ digelarkan Baitullah, rumahnya Allah SWT, iaitu Masjidil Haram. Yang kita maklum dah, kalau kita beramal di sana kan, kita dapat 100,000 kebajikan. Satu amalan di sana, 1 rial kita keluarkan. Satu waktu yang kita sembahyang di sana seolah-olah kita bersembahyang 100,000. Kalau di Madinah 1,000. Setengah riwayat kata 10,000. Kalau di Baitul Maqdis 500 ya. Jadi tempat itulah yang Nabi sunatkan kita bermusafir. Kalau kamu nak musafir, bermusafirlah di 3 masjid ni yang diutamakan. Kerana masjid ni penuh dengan kelebihan. Tetapi orang lupa tuan-tuan, kadang-kadang dia terlupa bahawasanya di sana tu, kalau kita kata amalan tu diganda-gandakan, kejahatan pun diganda-gandakan. Macam bulan Rejab ni kan, bulan Rejab ni diganda-gandakan. Tetapi yang lupa dosa pun diganda-gandakan. Tu. Kemudian ilal Masjid Aqsa, kepada satu tempat yang Al-Aqsa mana jauh daripada Masjid Haram. Jadi Al-Aqsa ini, masjid yang sekarang ni lah, dan Masjid Aqsa ni ialah sebenarnya tanah hak orang Islam. Lepas tu siapa-siapa mempertahankan tanah Palestin tu, mana dia mati syahid. Kerana apa? Tanah tu tanah wakaf daripada Nabi Allah, isteri kepada Nabi Allah Daud AS kan. Nabi Daud ni kita tahu anak Nabi Yaqub, Nabi Sulaiman, Sulaiman Daud kan. Jadi isteri dia mewakafkan, Nabi Daud dulu baru Nabi Sulaiman. Jadi dia mewakafkan tanah itu sebagai tanah peribadahan orang Islam. Jadi itu hak orang Islam, Aqsa ni. Kemudian allazi barakna lahu linuriyahu min ayatina, dan yang kami memberi berkat sekelilingnya. Sebab tu kata seorang tok guru baba, seorang di Pondok Sedigi dulu, dia kata kenapa
apa ni, di Palestin tu sentiasa ada orang mati syahid kan. Kita jangan susah hati tuan-tuan. Pada hakikatnya memang kita sedih, tapi mereka ni lagi, sebenarnya mereka ni dapat satu apa, mereka dapat nikmat yang lebih pada kita sebenarnya. Bila mereka meninggal, mereka mati syahid, maka dalam kubur mereka dapat duduk seperti dalam kebun-kebun syurga. Mereka tak ada kesusahan macam kita. Kita ni ada kesusahan hidup kat dunia, macam-macam kita kesusahan. Macam-macam sebenarnya kita ni kan. Dengan hati tak tenang lah, kita keluar rumah macam-macam, kita dengar macam-macam lah. Jadi hati kita jadi keluh kesah. Tapi mereka duduk dalam kubur sedap, seperti duduk di kebun-kebun syurga. Sebab itulah Allah Ta'ala ibaratkan dengan Allazi barakna haulahu, kami bagi berkat kepada sekeliling yang berlaku tu, linuriyahu min ayatina, dan kami memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan kami. Innahu wasami'ul basir. Itulah Allah SWT yang mendengar dan Allah Ta'ala yang melihat. Jadi apa yang berlaku, Tuhan dengar rintihan, Tuhan dengar segala kesusahan, Tuhan melihat segala kacau bilau semua. Adakah Tuhan nak biarkan? Itu semua dalam ilmu Allah SWT. Kerja kita bersihkan hati supaya kita menghadap dengan Allah SWT dengan sifat-sifat kehambaan. Manakala kita menghadap kepada Allah dengan sifat-sifat itu, maka dosa kita diampunkan oleh Allah SWT. Sebagaimana dia disebutkan dalam Quran, ma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Tak beri manfaatlah harta kamu dan anak-anak kamu bila kamu mati besok, tetapi yang bermanfaat siapa yang datang kepada Allah dengan qalbun salim, hati yang suci, yang sejahtera. Baik. Jadi adapun itu dikatakan dalil Isra'. Isra' ni perjalanan Nabi daripada Masjidil Haram ke Masjid Aqsa. Itu ada beberapa peristiwa lah yang berlaku. Kemudian mana dalil Mi'raj Nabi diangkat daripada Baitul Maqdis pula, Nabi naik ke Mi'raj yang ke-10. Langit sampai 7 kan. Langit pertama Nabi naik jumpa Nabi Adam, naik sampai kepada Mi'raj Isra' yang ke Mi'raj. Itu Mi'raj tu maksudnya tangga lah. Sampai langit ke-7. Kemudian Mi'raj ni maksudnya tangga yang ke-8. Itu Sidratul Muntaha. Naik kepada Mi'raj yang ke-9, itu Mustawa Alam Nur. Naik kepada Mi'raj yang ke-10 tangga. Itulah di situlah terletaknya Arsyur Rahman. Ataupun 3 nama, Arsyur Majid, Arsyur Karim. Mana dalilnya? Ma kazabal fuadu ma ra'a. Tidak dapat Nabi Muhammad itu mendustakan apa yang dilihat ketika berada di hadapan Allah SWT. Itulah dalil Isra' dan Mi'raj. Baik, jadi cerita dia macam mana tuan-tuan? Jadi bermula cerita je. Jadi pada malam 26 Rejab, maka orang-orang kafir Quraisy, mereka ada satu tempat perhimpunan bagi mereka lah. Jadi dalam masa itu mereka bermusyarat bagaimana nak bunuh Nabi ni, kan? Jadi ada yang mencadangkan supaya di dalam musyarat tu, tuan pengurusi, kita di dalam musyarat dia kata, tuan pengurusi, kita cadangkanlah Muhammad ni ditangkap, dipenjarakan. Maka datang seorang laki-laki yang cantik, yang segak. Dia kata, ya Muhammad, tuan pengurusi, kita ni bukan sinilah kan, maksudnya saya buat cerita lah. Jadi apa kata kita ni tangkap Muhammad itu, jangan dipenjarakan. Kalau dipenjarakan nanti dia dakwah semua orang-orang dalam penjara tadi. Ibarat macam itulah. Maka kita tangkap dia, kita sula, kita bunuh terus. Ini kejam kan. Jadi rupa-rupa laki-laki itu ialah apa? Ialah iblis laknatullah, yang menyamar sebagai seorang laki-laki. Itu iblis. Maka sokongan cadangannya disetujui. Maka Nabi SAW ni ketika tahun itu kesedihannya amat sangatlah. Kerana kematian Abu Talib, Sayyidina Abu Talib dan Siti Khadijah pada malam Isnin. Dua-dua meninggal pada malam Isnin. Jadi ada satu surau tu dia marah saya. Bukan marah lah, dia kata, saya dengar satu ustaz cakap tak boleh cakap Abu Talib tu beriman. Saya cakap berhati-hati, jangan cakap Abu Talib ni beriman. Jangan cakap Abu Talib ni ahli neraka. Kerana ulama karang mufti Mekah tu, kalau saya nak tunjukkan, takut pakcik, nanti pakcik tak boleh baca kitab tu pula, kitab Arab. Jadi saya bukan kata saya pendapat saya pakcik kena pegang, tapi berhati-hati. Ini ayah
bapa saudara Rasulullah ni. Kan begitu juga kalau orang kata bapa Nabi kafir. Cuba kita orang cakap bapa kita kafir, marah tak kita? Marahlah, takkan kan. Ini maksudnya menyakiti hati Nabi, mengatakan mak ayah Nabi kafir. Hatta kita kata Abu Talib ni siapa? Ayah pada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali siapa? Gedung ilmu. Kan? Jadi saya ringkaskan apa dalil mengatakan Sayyidina Abu Talib ni beriman ketika dia menikahkan antara Siti Khadijah dengan Rasulullah. Dia menyebutkan alhamdulillah. Dia membaca alhamdulillah. Dan dia memberitahu kepada Quraisy, kan, orang Quraisy yang maksudnya dia beritahu cara perlahan lah, cara baik, cara lembut. Kamu ikutlah Muhammad tu, anak saudara aku ni. Kita Arab dah sebutkan. Kemudian apa dalil lagi yang mengatakan dia beriman? Mana mungkin dia tak beriman? Dia ikut Nabi sejak Nabi kecil. Dan Buhairak tu bagi tahu ini Nabi lagi Rasul. Kan? Sampai di satu tempat nama Bushra, kota Syam lama dulu. Dia berteduh di bawah satu pokok yang sekarang kalau tuan-tuan tengok internet tu pokok sahabi tu. Sebab tu dia panggil pokok sahabi. Kerana apa makna sahabi? Sahabi daripada sahabat-sahabat ni mereka malukian Nabi SAW, wa mu'minun bih wa mata ila Islam. Orang yang bertemu Nabi, melihat Nabi dan mati dalam keadaan di Islam, itu dikatakan sahabat Nabi SAW. Jadi pokok ini dia kira sahabat. Bahkan dia sujud pada Nabi. Jadi Buhairak ni dia tak pernah keluar, siapa-siapa kabilah yang lalu situ dia tak pernah keluar. Tetapi pada masa Nabi datang dia keluar. Dia melihat awan meneduh. Tu. Jadi mana mungkin ulama mengatakan dalam kitab tu lah, dalam kitab apa yang karangan Syekh Mufti Mekah tu, Syekh Zaini Dahlan. Beliau ni guru kepada Syekh Ahmad Zain, guru kepada Tok Kenali, sanak dia, silsilah dia. Maka dia kata berhati-hati yang daripada mengatakan, walaupun ada ulama yang mengatakan itu serahlah. Kalau dia katakan memang ada yang mengatakan innaka, daripada ayat innaka tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Jadi ayat tu tak sebut nama Abu Talib. Itu kembali kepada Abu Lahab yang macam tak Imam baca tadi kan, Abu Lahab. Dia panjang cerita Jadi saya cakap berhati-hati, bukan suruh ikut pendapat saya. Kalau nak tengok kitab dia saya boleh bawa. Itu saya cakap dengan pakcik tu lah kan. Mungkin dia tak faham lagi apa. Dia macam betul-betul dia cakap, saya dengar pada ustaz yang lain lah, saya tak sebut nama ustaz tu, dia cakap tu kan. Tapi ustaz tu cakap mana dalil dia. Kalau dia ada dalil, tunjukkan kan. Kita masing-masing ada dalil. Tunjukkan kita apa. Bukan kita nak maksudnya berhati-hati saya cakap. Jangan sebut. Nanti kalau kita sebut orang kafir sedangkan dia tak kafir, jadi kafir tu kembali kepada kita. Jadi berhati-hati. Sebab itulah tahun ni tahun yang sangat sedih Nabi. Jadi salah satu alasan kenapa Abu Talib tak mengucap di hadapan khalayak ramai, kerana dia sudah nampak bahawasanya kalau sekiranya dia mengucap akan teruk lagi Nabi Muhammad di boykot lagi, maksudnya ditindas. Dan ketika Abu Talib ni berpura-pura seperti bukan beriman ni, pasal apa? Dia nak jaga Nabi Muhammad ni supaya jangan lagi orang kafir. Sebab apa? Tentu orang kafir ni, Quraisy ni kata, oh Muhammad bapak saudara dia tak diislamkan. Jadi diorang sukalah. Syaitan ni macam tu kan. Syaitan ni kalau kita nak buat baik, dia marah dalam hati dia kan, walaupun dia tak sebut dengan mulut dia gitu. Jadi ketika itu Nabi sedih lah. Maka jadi ketika peristiwa tadi tu, yang mana orang-orang Arab nak bunuh Nabi, orang Quraisy nak bunuh Nabi, yang diketuai daripada Abu Jahal, Abu Lahab, itu ketua dia lah. Maka ibu saudara Nabi ni mendapat khabar berita tadi. Kata setengah ibu saudara, kata setengah sepupu Nabi, Ummu Hani nama dia. Ummu Hani ni ada kata setengah dia anak kepada Abu Talib. Tapi dia dewasa ketika tu, anak tua lah. Jadi dia bawa Nabi ni ke rumah dia, selamatkan Nabi. Jadi ketika itulah Nabi tidur, Nabi berehat. Kemudian datanglah ketika itu atas perintah Allah SWT, Sayyidina Jibril dan Mikail, kata setengah satu malaikat yang Israfil, datang turun melalui jalan atap. Sebab malaikat ni daripada nur cahaya kan, dia boleh masuk ikut mana-mana dia nak masuk ikut cahaya, dia tak datang ikut pintu. Kenapa? Kalau sekiranya orang datang kita ke rumah kita, dia melalui pintu kan. Tapi ini datang melalui jalan atap. Ini menunjukkan apa? Nabi akan dibawa ke langit. Isyarat apa kata. Jadi isyarat juga kata guru saya, Tuan Guru Ahmad dulu,
isyarat kepada kata datang tu lepas isyak lebih kurang pukul 9. Begitulah yang kita dapat rahsia daripada itu. Kita dapat tahu bahawasanya setiap anak yang dikandung oleh ibu yang biasanya kadar mengandung tu 9 bulan dikeluarkan. Maknanya sebagai sebab hamba Allah SWT, mestilah kita ni melalui proses pentabian daripada ibu. Jadi ibu ni lah yang perlu kita didik. Jadi suami tak dan, pihak laki-laki ni dia memang tak dan nak didik anak-anak dia, banyak dengan hal cari nafkah dan sebagainya, tapi dia beritahu kepada si ibu ni. Jadi ibu ni lah banyak bersama dengan anak. Jadi daripada situ dibawa Nabi tadi ke telaga Zamzam di Masjidil Haram. Di situ ada telaga Zamzam. Jadi disucikan Nabi SAW dengan dibelahkan dada Nabi tu dengan satu pisau yang dibawa khas yang bernama Nurul Bayda. Dibelahkan jantung Nabi, dikeluarkan isi perut Nabi tadi, dan di situ Jibril mengatakan inilah hablu minasyaitan, markas syaitan, dikeluarkan hitam. Tetapi ulama mengatakan Nabi SAW bukan ada darah hitam. Dia bukan, Nabi ni bukan kotoran, dia tak ada. Nabi ni nur cahaya. Cumanya nak beritahu kepada hamba-hamba umat-umatnya, itulah cara memproseskan, mulakan dengan memproses hati kita. Memproseskan hati makanan kita, perut kita dulu. Kerana perut sumber daripada makanan haram yang menjadi gelap gelita yang kita tak nampak. Perkara akhirat salah satunya bila orang cerita orang mati kenduri kan. Kita lagi suka kenduri daripada kematian. Kadang-kadang bila kematian tadi tak ada menjejak, tidak ada memberi kesan kepada hati kita. Kerana kita bila tengok orang mati pergi kubur, kita tak rasa kita pun nanti nak masuk kubur. Habis-habis kita kata ingat lepas ni nak pergi mana kedai minum ni. Tu saya lah kan. Sama lah. Tuan-tuan jadi kita sama-sama nak betulkan diri kita ni. Jadi kita tahu cara kaedah tu senang tuan-tuan. Kalau tak tahu ni berputar, kita cari jalan macam mana kita ni kan. Semayang-semayang tapi hati ni tak bersih-bersih ni. Jadi mulakan dengan proses hati. Jadi proses hati kita apa cara kita nak membersihkan hati kita? Zikrullah syifa'ul qulub. Ingat kepada Allah itu ialah syifa'ul qulub. Ingat kepada Rasulullah itu syifa'ul qulub. Membaca Quran itu syifa'ul qulub. Mendengar kuliah maghrib sampai isyak syifa'ul qulub. Semua itu untuk membersihkan hati kita. Jadi dibersihkan tadi, kemudian dicantumkan kembali dengan Nabi tak berasa rasa sakit. Nabi lihat macam kau kena bius, tapi ini bukan bius. Ini maksudnya Nabi bila satu tu berlaku, Nabi lihat dan Nabi tak rasa sakit, tak rasa beban. Nah ini sebab apa? Sebab supaya Nabi ini dapat salah satunya dapat menanggur rahsia daripada wahyu-wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian sebelum itu dibasuhkan jantungnya tadi itu, hati tadi itu dengan air Zamzam yang dicampur dengan air Kausar. Jadi sebab itu kita kalau pergi Mekah dulu kan, pesan tuan guru saya kat sana pun, sekarang ada lagi tuan guru tu Baba Abdullah Muallim. Kalau tuan-tuan pergi di Bukit Jiyad tu ada kampung orang Melayu. Sekarang dia ada umur 80 lebih. Babalah Muallim. Dia pesan kalau kita sampai di Mekah, kalau boleh minum air Zamzam tu sampai nak muntah, kembung pukul tak apa. Ada pesan tak satu tok guru lagi, Allah yarham, ni dah meninggal lah, Pak Kiai Ahmad Jamhuri, orang Banjar. Kalau sebelum kita nak makan minum air Zamzam dulu. Sebab air Zamzam ni air yang mukjizat. Ma'u Zamzam 5 syuribalah. Zamzam ni apa yang kita niatkan. Niat ya Allah nak bersihkan hati kan. Nak ya Allah supaya apa? Hati ni berasa kesian belas kepada orang miskin contohnya. Hati-hati yang baik, hati yang dapat mengenal kepadamu dan suka kasih kepadamu ya Allah. Jadi banyakkan minum air Zamzam, kerana air Zamzam kat sana dengan sini. Kalau kat sini kita tunggu orang balik Mekah bagi kat kita kan. Kat sana minum je kan. Dekat mesin dia pun ada, dekat water cooler dia ada. Ataupun kalau tuan-tuan nak ambil tong, pergi kat luar dekat maktab Nabi, tempat lain Nabi, sebelah tu ada paip besar. Kan beli 5 rial dekat belakang tu ada jual tong, beli kan. Taruh kat hotel. Kalau kita dijemput pergi sana tahun ni kan, di tempat Nabi lahir. Jadi kemudian diwudukkan Nabi, kerana Nabi nak berjalan kepada Allah SWT mesti dengan wuduk, mesti dengan proses kesucian. Jadi maksudnya apa? Awal perjalanan kita kepada Allah ialah dengan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mulakan dengan taubat. Sebab tu bulan Rajab ni bulan istighfar. Bulan istighfar, banyakkan kita beristighfar.
Dan bulan Sya'ban tu nanti ialah bulan selawat, dan Ramadan itu bulan Quran. Itu Kemudian diturunkan buruk tadi. Kemudian buruk tadi itu yang penuh dengan buruk ni sebenarnya dia cahaya. Dia daripada cahaya. Dan buruk ini dipilih oleh Allah SWT, dan disuruh ambil buruk ni yang telah membawa Nabi, jasa dia telah bawa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim daripada Baitul Maqdis pergi ke Mekah, kan, hantar kepada Nabi Ismail dan ibu Siti Hajar supaya duduk di situ. 2 orang beranak tadi tu, dengan jasa buruk tadilah. Jadi buruk ini dijadikan daripada nur. Jadi isyarat apa tuan-tuan? Kita nak berjalan kepada Allah, nak menuju kepada Allah, nak berjalan nak membuat ibadat kepada amalan kepada akhirat, mesti ada cahaya daripada Allah. Nur ni, buruk ni ialah nur, kenderaan yang membawa Nabi. Jadi kita memerlukan cahaya petunjuk daripada Allah, sebagaimana disebutkan dalam suatu Nur, yahdillahu linuri man yasha. Kalau kita gelap gelita tak nampak cahaya, kalau depan ada lubang kita tak nampak, kita terkejut. Tapi bila orang ni ada cahaya, dia nampak ni lubang ni apa semua dia nampak. Jadi kita memerlukan kepada cahaya Allah SWT. Jadi cahaya ni melalui apa? Nur daripada Nabi kita, daripada cara yang Nabi bawakan, kan. Jadi daripada sunnah-sunnah Nabi lah, daripada perkara-perkara yang wajib dan yang sunat. Jadi kita mengamalkan perkara wajib dan sunat. Sebab tu kita kena tahu apa tu wajib, apa tu sunat. Itu jadi cahaya itu yang membawa. Sebab tu segala yang kita buat ni, syariat-syariat Nabi ni semua ada rahsia-rahsia. Macam kita puasa, Nabi suruh kita puasa sebulan. Kenapa? Ada rahsia untuk hati kita. Suruh sembahyang, semua tu ada rahsia untuk hati kita. Suruh kita berzikir la ilaha illallah, semua tu ada rahsia. Semua tu ada kembali kepada hati kita. Baik. Kemudian Nabi tadi diisikan satu batil, dibawa satu bekas daripada syurga yang penuh berisi dengan iman, Islam, ihsan, dan hikmah dan yakin. 5 perkara ini dicantumkan, disemadikan di hati Nabi, disealkan supaya Nabi ni seorang yang tabah dalam menghadapi ujian-ujian daripada Allah SWT. Itulah cahaya ketuhanan. Maka ini saya cerita orang kaedah, tuan-tuan. Jadi inilah yang perlukan pada hidup kita. Jadi kita perlukan kepada ilmu iman, iman ihsan, ilmu Islam dan ilmu ihsan. Kan, iman kita belajar ilmu tauhid, Islam kita belajar ilmu fiqh, ihsan kita belajar ilmu tasawuf. Inilah dikatakan ilmu fardhu ain yang baik. Ilmu inilah yang sebaik-baik bekal kita. Dan ini kita dalam satu ibadat. Kita belajar ni sebenarnya satu ibadat. Kemudian setelah dicantumkan tadi, maka membawalah Sayyidina Jibril wal Mikail tadi menunggang kuda Burak tadi. Jadi dalam perjalanan tadi Nabi melalui 5 tempat. Nabi melalui 5 tempat. Jadi dalam perjalanan tadi, dan Burak ini kita tahu satu binatang yang pantas ialah pergi dalam masa 3 jam, kan. Pergi tadi tak buang masa, terus. Jadi Burak ni kaki depan dia bila naik bukit, dia boleh memanjang kaki dia. Bila naik bukit dia kaki dia pendek, kaki belakang dia panjang. Bila dia turun bukit, kaki depan dia, jadi seolah dia boleh, kaki dia tu macam apa kita kata apa, automatik, kaki dia boleh terus. Jadi sebab itulah pantas dia Burak ni. Kemudian tempat yang pertama yang Nabi singgah ialah satu tempat yang banyak nakhlun, pohon khurma. Maka berkata Sayyidina Jibril, turun ya Muhammad di sini. Maka sembahyang 2 rakaat. Jadi apa yang dapat diceritakan sini apa? Bahawa setiap tempat yang baik, tempat yang dimuliakan oleh Allah, sunat kita sembahyang kat situ. Tuan-tuan pergi masjid, contohnya pergi masjid Kuala Pilah kan, ada makam tuan tulis. Dia menulis kitab. Dan kata ulama' dia menulis Quran. Dan dia mengubatkan yang dia putus Negeri Sembilan dulu sampai sembuh. Jadi banyak jasa. Jadi yang dia putus Negeri Sembilan disediakan satu masjid kat situ, kat Kuala Pilah tu. Jadi nak ceritanya apa? Kalau kita pergi tempat macam tu, kita sunat sembahyang 2 rakaat. Sebab dalilnya Isra Mi'raj ni, Nabi pergi tempat yang sedangkan di tempat ni belum ada wujud lagi. Tak ada bangunan, tak ada apa, tapi dia banyak pokok nakhlun, khurma. Jadi kata tunggu saya tu, Tuan Haji Ahmad tu, apa isyarat pada ini maksudnya tempat yang kita nak diami tu,
Tempat kita nak duduk tu biar banyak pokok-pokok. Tempat yang baik tu banyak pokok-pokok. Kalau tak ada pokok, kita tanam pokok kan. Tapi kata kalau contohnya besok nak kiamat, ada benih, tanam juga pokok. Padahal buat apa nak tanam kan, besok nak kiamat dah. Tapi pokok ni lah kan, kita ikut resmi pokok. Pokok macam mana tuan-tuan kan, kita bagi dia apa, karbon dioksida kan. Kereta kita kentut pun dia dapat juga kan contohnya. Jadi tapi dia bagi kita, pada kita apa tuan-tuan? Oksigen. Maknanya dia walaupun dia menerima yang tak baik, tapi dia tetap bagi yang baik. Dan juga pokok ni kalau orang baling dia kan, pokok buah, orang baling dia, tapi tetap dia kata Tok Guru, jadilah seperti pokok. Walaupun orang baling dia, orang tebang dia, tetap dia bagi kita buah. Dia tak bagi kita yang lain. Itulah pepatah orang katakan, buat baik lupa lah. Jadi baik tuan-tuan Jadi di situ Jibril mengatakan, ya Muhammad, lagi kamu akan duduk kat situ. Kamu akan duduk, itulah Thaibah. Ya, orang-orang Arab bersyair kan, ya Thaibah, ya Thaibah. Ya Thaibah tu tempat yang bagus. Maksudnya situlah akan menjadi bait seperti sekarang yang ada kita lihat, yang kita tiap-tiap, kalau tiap-tiap orang nak pergi umrah, pergi haji, tak, kita kata apa, tak sempurna umrah kita, haji kita kalau kita tak ziarah Masjid Nabi tu. Itulah tempat yang sekarang yang ada. Dan bahkan ulama' mengatakan sebelum nak jumpa raja, jumpa Perdana Menteri dia. Jadi sebelum nak jumpa Allah, jumpa Rasulullah dulu. Pergi Masjid Nabi dulu kan. Jadi kemudian menongganglah Nabi kembali Burak tadi. Maka berkata Jibril baginya, adakah tuan hamba tahu tempat sembahyang itu? Maka sabda Nabi, tiada. Maka kata, itulah Thaibah, ini Madinatul Munawwarah. Tu. Dan kepadanya lah tuan hamba akan berpindah. Kemudian dan sentiasalah berjalan Burak itu serta melangkahkan satu kaki kepada satu kaki sehingga sepelihatan mata. Maka berkata Sayyidina Jibril, turun ya Muhammad 2 rakaat. Maka turun ia, maka sembahyang ia 2 rakaat seperti yang disuruhkan. Jadi ini satu akhlak yang baik apabila guru ni, Jibril ni ialah guru. Saya lupa nak sebut tadi, ialah guru kepada Nabi SAW. Walaupun Nabi ni martabatnya tinggi, dalilnya sampai di satu muntaha, maka katanya Jibril, anta ma'a rabbuk, kau bersama Tuhan kau. Dan kami wama minna lahu maqamun ma'lum. Tiadalah kami ma'asyara malaika, tiadalah kami ni para malaikat, hanya kami di atas kedudukan yang tertentu saja. Kami tak boleh pergi lebih pada kamu. Jadi kadang-kadang ada guru ni dia martabat, kadang-kadang murid tu lebih. Tapi jangan kita sombong tuan-tuan. Kadang-kadang ada orang, saya ni contohnya lah, saya ni baca pada tuan-tuan, mungkin tuan-tuan ni lebih makam daripada saya. Begitulah keadaannya Nabi SAW tadi. Maka Nabi sedih ketika tu, ajakkan kan dah daripada bawah tadi, nak tunjukkan, nak seronok kalau bawa Sayyidina Jibril pun pergi sekali kan. Sebab tu lah di sini kita boleh ambil apa iktibarnya tuan-tuan. Setiap kita ni mesti ada guru pembimbing. Sebab tu lah dikatakan malaikat Jibril ni dia jaga kengkang tadi. Kengkang dan Mikail menjaga pelana. Takut Nabi terbalik. Jadi begitulah kita dalam kehidupan. Maka kita kena ada guru yang membimbing kita zahir dan batin. Ada guru kita zahir dan batin. Mana yang beritahu secara zahir, ada yang beritahu kita secara batin. Apa dia? Dia mengawal lah. Pada hakikatnya Allah lah guru kita sebenarnya kan. Tapi ini panggil wasilah. Sebab itulah salah kalau orang kata guru saya Allah, tak pakai manusia. Jadi ini panggil takabur. Kalau Allah, siapa guru dia? Tu Iblis. Iblis guru dia memang Allah. Tapi bila suruh sujud pada Adam, dia tak boleh. Ini Adam ni bawah pada aku. Aku guru pada malaikat. Adam ni baru jadi. Jadi dia sudah jadi iblis. Nampak tak tuan-tuan? Isra'. Ya. Jadi saya sampaikan, saya ceritakan Isra' dulu. Kemudian kemudian Nabi berhenti satu tempat, dan di situ Nabi disuruh berhenti sembahyang 2 rakaat. Apabila ditanya kepada malaikat Jibril, apa nama tempat itu? Itulah Madian. Madian ni tempat Nabi Allah Musa bersama dengan kisahnya dia lari daripada Firaun, lari daripada Mesir. Maka dia lari kira-kira 13 jam, dia jumpa satu tempat dan di situ ada telaga. Maka telaga itu saya ringkas tuan-tuan, ada telaga itu
orang tengah menunggu untuk memberi minuman kepada binatang-binatang mereka. Jadi telaga tadi ada penutup. Orang dulu buat telaga ada penutup. Sebab tu elok kan, kalau air kita tak boleh, jangan dedahkan air. Nanti kan orang tutu cakap syaitan kencing. Betul, memang ada dalam kitab-kitab pun sebut gitu. Kalau kita tak nak minum contoh air ni, kita tutuplah dengan batang ke apa kan. Kalau malam-malam kita tak nak cuci dulu, kita tutup tangkup kan. Itu cara kan. Jadi telaga tu ditutup. Jadi nak buka muka dia punya penutup telaga tadi tu memerlukan kepada 40 orang. Jadi apa yang dibuat oleh Nabi Musa? Nabi Musa datang-datang, Nabi Musa angkat. Jadi Nabi Musa ni, itulah dalil bahawa Nabi Musa ni dia beri 40 kekuatan laki-laki. Maka terkejut orang-orang itu semua. Jadi akhirnya dilihat oleh anaknya, ada diorang gadis lah. Diorang gadis ni dia pun nak ambil air. Jadi dia orang perempuan kan. Jadi masa dia nak ambil air tadi, ditunggu semua dah habis baru dia datang. Jadi Nabi Musa kata, mana orang laki-laki? Tak ada, bapak kami Syekhun Kabir, ayah kami seorang yang tua. Jadi Nabi Musa kata, tak apa, nanti saya ambilkan. Jadi ketika nak berjalan, Nabi Musa kata, kamu duduk di belakang saya. Jadi waraknya Nabi Musa tak nak pandang perempuan, nanti lalu belakang perempuan, lebih baik lagi lalu daripada belakang rimau, kata Sayyidina Umar. Berjalanlah tadi sampai kepada rumah tadi, sampai rumah budak perempuan tadi yang bernama Safura. Maka rupanya dia tu anak kepada Nabi Allah Shu'aib alaihissalam. Ayah Nabi Shu'aib suruh kahwin dengan anak dia. Maka Nabi Musa pun disyaratkan bila nak bernikah dengan anaknya tu, Safura ni, maka syarat kena duduk situ 8 tahun. Maka Nabi Musa taat duduk 8 tahun, sehingga minta izin kepada Nabi Shu'aib. Maka dia nak kembali untuk melawan Firaun kan, kisahnya itu. Jadi ini tempat-tempat yang sejarah. Lalu kemudian Nabi jalan lagi, Nabi naik burak tadi sampai ke satu tempat lain, yang di situ Jibril suruh berhenti juga, dan itulah tempat yang bernama Baitul Laham. Baitul Laham ni tempat lahir Nabi Allah Isa. Di situ Nabi disuruh semayang, dan di situ Jibril menyatakan inilah tempat yang dilahirkan Nabi Allah Isa, yang kita tahulah Nabi Isa ni anak kepada Siti Maryam, yang menjadi pujaan orang-orang Kristian yang berdusta lah. Dia kata je dia kan nak ikut Nabi Isa, tapi akhirnya dia pun yang bunuh Nabi Isa tu dia juga. Tapi Allah Ta'ala tukarkan seorang yang merupa macam Nabi Isa. Maka Nabi Isa diangkat di langit. Nanti akhir zaman Nabi Isa akan turun. Maka ketika tu orang-orang Nasrani semua akan masuk Islam, percaya kepada agama Islam. Jadi di situ pun disuruh kita menziarahi kalau boleh Baitul Laham tu. Sekarang di Palestin kan Baitul Laham. Kemudian Nabi berjalan sampai kepada satu bukit, Bukit Turusina, dan bukit tadi tu tempat munajat Nabi Allah Nabi Allah Musa. Nabi Musa bermunajat sama dengan 40 orang laki-laki, bermunajat di Bukit Turusina. Kerana Nabi Musa ni minta kepada Allah, Rabbi arini unzur ilaik, Tuhanku beri lihat kepada aku nak melihat kepada kamu. Maka kata Allah, hei Musa, lan tarani, dengan kalimah lan. Lan ni maksudnya bukan putuslah. Kalau lan ni masih ada harapan. Walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan masuk orang Yahudi dan Nasrani melainkan kita semua ikut dia. Maka boleh tak kita kata Yahudi dengan Nasrani tak ada harapan masuk Islam? Ada harapan. Kan? Begitu juga Tuhan kata lan tarani, hei Musa, kamu tak akan lihat aku, kerana kamu zat yang baru, aku zat yang qadim. Maka ini menunjukkan ada harapan bagi Allah Musa AS. Kata ulama, kenapa Tuhan kata begitu? Sebab Tuhan nak puji Nabi Musa. Tuhan suka dengar suara orang yang minta. Seperti Nabi kita kan, menerima. Nanti Mi'raj tu saya cerita, tapi saya cerita sikit. Ingat Mi'raj ini Nabi ulang 9 kali. Allah Ta'ala kata semayang 50, ya Muhammad, suruh umat kamu semayang 50 waktu. Tapi bila jumpa Nabi Musa kata, Muhammad naik balik. Kerana sekiranya kamu tak naik minta kepada Allah, akan jadi 50 waktu, akan berat umat kamu. Betul lah, kita 5 waktu dia pun rasa berat kan. Jadi minta balik. Jadi Nabi berulang balik 9 hingga kurangkan 5 hingga jadi 5 waktu. Tetapi tetap Allah Ta'ala bagi kita 50 waktu. Walaupun sekarang tuan-tuan kita semayang 5 waktu, tapi hakikatnya kita semayang, Tuhan bagi kepada kita 50 waktu. Jadi kenapa disuruh ulang tadi? Kerana Allah Ta'ala suka suara hamba yang meminta. Jadi sebab tu tuan-tuan kita dapat sejarah kisah ni, maksudnya kita jangan putus asa pada Allah, selalu minta kepada Allah. Bukan minta tu maksudnya kita nak aini perkara tadi tu, perkara tu kita nak, bukan. Itu sebenarnya kita sebagai ubudiah kepada Allah.
Tuhan suruh kita minta. Tuhan suka kita sifat kehambaan, suka kita bersifat dengan sifat kehinaan, sifat rasa berhajat kepada Allah. Jadi di situ Nabi Ismail, kemudian Nabi sampai kepada Baitul Maqdis. Sampai di Baitul Maqdis, di situ ada satu tempat yang diikat kenderaan mereka. Mana-mana Nabi pun di situlah tempatnya. Ada dalam video kita boleh tengok kan. Saya dah lupa kat mana posisi mak, saya tak nak pergi, tapi pernah tengok dalam video tu lah. Dia kata kan, Ustaz Abdullah Amin kat silap dia pakar situ kan. Dia beritahu kat situ tempat binatang-binatang yang diikat. Dan Nabi ketika diikat binatang tadi, inilah isyarat pada kata binatang ini ialah binatang ini ialah satu binatang yang kita kena jaga. Dan binatang ni seperti diri kita lah, kita kena jaga. Dan kita kena ikat diri kita dengan kita, maksudnya kita kena tawakal kepada Allah. Setiap perkara yang kita buat, kita mesti ada pergantungan. Mana tawakul kepada Allah. Sebagaimana disebutkan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Sesiapa yang bergantung, mana tawakul ni maknanya apa? Ulama mengatakan siqatu qalbi billah. Pegang kuat, orang tak nampak, tapi kita pegang hati kita kepada Allah, insya-Allah Tuhan akan mencukupkan kita. Maka Nabi masuk di sebelah kanan masjid. Sebab tu sunat kita masuk masjid sebelah kanan. Nabi masuk daripada pintu yang ada keluar cahayanya. Jadi Nabi masuk ikut situ. Dan Nabi melihat banyak para Nabi tengah menunggu Nabi. Jadi semua tu memuji-muji Allah SWT. Nabi pun memuji-muji kepada Allah. Jadi ini salah satu sifat para Nabi, contoh yang kenapa mereka dilebihkan oleh Allah. Kerana mereka sentiasa syukur kepada Allah. Kan, mereka sentiasa berterima kasih kepada Allah. Mereka tak ada kufur, istilahnya apa, kita kata apa, lawan kepada syukur itu kufur, mengingkarkan. Jadi sebab itulah Nabi-Nabi diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di situ malaikat Jibril pun azan, kemudian malaikat Jibril qomat, kemudian ditarik tangan Nabi, puasa kamu yang menjadi imam di sini. Ini menunjukkan martabat Nabi kita SAW. Bukan Nabi nak, tapi bukan Nabi minta, tapi Allah Ta'ala angkatkan martabat Nabi kita. Jadi sehingga kan para Nabi akur dengan pilihan Allah Subhanahu Wa Taala, dan bahkan dilebihkan Nabi hingga dapat melihat zat Allah Subhanahu Wa Taala di atas arasy Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah nanti saya akan sambung Mi'raj pula. Mi'raj ni ada cerita panjang juga. InsyaAllah kalau subuh nanti, kalau kita diizin Allah Ta'ala minggu keempat kan, insyaAllah kita akan sambung insyaAllah. Wallahu ta'ala alam bisawab, wa ilahil maju wal ma'. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin, wassalatu wassalamu ala syafi'il anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Allahumma ja'alna min al-lima. Marzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin. Allahumma iftah alaina. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.